pematang kalau nak dapat apa jawapan yang terperinci, nanti kita suruhlah Kementerian Pertanian ya bagi jawapan yang terperinci. Yang saya nak bagi tahu kepada pematang tentang soal harga. Kenapa harga dikatakan ikut pasaran? Itu satu perkara yang saya nak tahu, kenapa sekarang ini kementerian hanya bagi satu syarikat untuk mengimport beras daripada luar negeri, satu syarikat saja. Satu syarikat. Petani sampai hari ini mereka petikaikan dasar penswastaan bagi kepada satu syarikat. Syarikat itu tidak lain tidak bukan Benas. Lain syarikat tak ada kemampuan ke? Kenapa kita hanya pilih satu, si Ciwai? Pasal apa? Inilah yang menyebabkan implikasinya. Itu satu. Yang kedua saya nak bagi tahu permatang. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, dulu sebelum tahun 1996, sebelum penswastaan dijalankan kepada Benas, Lembaga Paris dan Beras Negara pernah potongan bahasa 12% saja. 12. Sekarang lepas penswastaan oleh satu syarikat monopoli, akhirnya 17, 20, 25, 30. Bagaimana kita nak menjamin, nak mempertahankan dengan rakyat kita kira sangat. Dengan rakyat 5 sen pun minyak kita naik, kira. Kalau ni Masya Allah. Tuan Speaker, nanti saya akan tunjukkan bukti koloni-koloni dah cukup dah. Saya nak menjelaskan tu logik pertanyaan lah kalau cukup, boleh. Cukup dulu sebab saya banyak poin sudah. Satu benih, satu lagi harga lah. Nanti kemudian Dahlah kalau nak bagi supaya ahli-ahli Dewan ni jelas. Kemudian dulu saya kena pergi secara bagilah dulu peluang. Saya kena, jadi supaya kita boleh berfikir. Saya tak bagi. Penjelasan ini luang saya tak bagi. Jadi masalahnya satu penyelesaian. Jangan setiap musim timbul masalah. Ini yang saya petikaikan dari dulu hingga sekarang. Biar mana-mana syarikat nak masuk menawarkan harga yang tinggi, biar mereka tawarkan. Kalau petani boleh dapat harga yang lebih tinggi, kenapa kita cemburu sangat? Kenapa ada kawal sedia untuk kawal sampai mereka tak boleh jual? Mesti berapa certain kepada syarikat ini. Akhirnya yang jadi bangsa petani. Ini yang jadi masalah. Jadi saya tidak maulah panjang terhadap perkara tersebut. Yang saya minta, saya pohon Yang Berhormat Menteri dan bersama dengan kawan-kawannya di sini, tolong ya ambil perhatian, selesaikan masalah supaya tak ada timbul lagi masalah ini pada masa akan datang. Dan seterusnya, saya juga ingin nak bagi tahu, mengatakan saya nak cuba nak pergi demonstrasi dan sebagainya, ini tidak. Saya nak pergi untuk dengar pandangan dan rintihan. Dan utusan, saya nak bagi tahu utusan Malaysia ni, ya utusan meloya. Satu surat khabar yang saya katakan dalam bahasa Cina, utusan. Utusan, ada 5 racun dalam surat khabar ini. 5 racun, bukan 1, 5. Racun yang pertama saya nak bagi tahu, dia bukan surat khabar racun minda rakyat. Yang pertama, menghasut sentimen perkauman. Menghasut sentimen perkauman surat khabar ini. Yang keduanya, menyebarkan berita palsu dan fitnah. Itu yang kedua, racun yang kedua. Tiada tu. Yang ketiga, menghasut sentimen kebencian di antara kaum. Mereka cerita yang tidak mendagar-dagarkan sentimen kebencian antara kaum. Inikah satu surat khabar yang bertanggungjawab? Yang keempat, memecah belahkan integrasi perpaduan kaum. Yang kelima, memporak-perandakan ketenteraman awam. Inilah utusan. 5 daripada racun yang saya nampak di sini. Ini yang perkara yang surat khabar ini yang mengatakan saya kurang ajar dan sebagainya. Macam-macam lah. Tapi biarlah, sepatutnya sebagai media kita kena profesional, adil, terbuka untuk mana-mana pihak. Ya, laporan kena seimbang daripada pihak kerajaan, pihak pembangkang pun wajah dititik beratkan. Inilah sepatutnya ada pada media. Ya, sepatutnya pegangan pada media. Tetapi media ini lain daripada media yang lain. Yang Berhormat, dia balik pada saya baliklah. Ya, okey, saya balik sekarang. Jadi Tuan Speaker, saya minta masalah petani disegerakan dengan secepat mungkin. Dan seterusnya, kita sedia maklum dalam keadaan pertumbuhan ekonomi global yang agak perlahan dan sedang melalui proses pemulihan. Bagaimanapun keadaan pertumbuhan ekonomi negeri Selangor tetap berkembang dengan lancar dan stabil. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar
KDNK bagi negeri Selangor untuk tahun 2010 diunjurkan 6.1% berbanding pengucupan 1.2% pada tahun 2009. Bajet 2011 ini yang berjumlah 1.430 juta, iaitu pertambahan 10% daripada bajet 2010. Pertambahan ini tidak akan membebankan kedudukan kewangan negeri kerana jumlah hasil yang disasarkan pada tahun 2011 akan juga bertambah sebanyak 15.42% ataupun paling kurang ringgit Malaysia 70.960. Dalam konteks ini saya sangat yakin dan percaya langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri menerusi berbagai kaedah untuk meningkatkan kutipan hasil, termasuk melaksanakan insentif kutipan hasil yang mensasarkan setiap pejabat daerah dan tanah dapat mengutip 90% hasil cukai semasa manakala mengutip 70% daripada tunggakan hasil. Saya yakin matlamat tersebut juga sekiranya dilaksanakan dengan betul, hasil kerajaan negeri Selangor akan semakin bertambah. Tuan Speaker, sejumlah ringgit Malaysia 830 juta diperuntukkan untuk belanja mengurus, manakala sejumlah 600 juta diperuntukkan untuk pembangunan. Apa yang ingin saya tekankan di dalam Dewan Yang Mulia ini, walaupun dalam keadaan negeri Selangor diserang, ditekan dan disekat serta dinafikan dengan berbagai bantuan kewangan oleh kerajaan persekutuan, akan tetapi kita masih mampu meneruskan rekod kecemerlangan dengan membentangkan bajet 2011 yang seimbang dan tidak membebankan rakyat, ya, seperti yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan dengan menaikkan berbagai cukai, ya, seperti cukai perkhidmatan dan sebagainya. Tuan Speaker, bajet 2011 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar memang wajib diberi pujian kerana bukan sahaja tidak menaikkan cukai, sebaliknya mengambil kira aspek kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan rakyat bawahan yang mutakhir ini telah dibebani dengan kos saraan hidup yang melampau tinggi. Sehubungan itu, 4 strategi utama, iaitu mengurus sumber negeri secara bijaksana, memantau pengurusan perbelanjaan yang cekap, mendorong pembangunan moral insan dan mendestarikan pembangunan negeri yang dirangka mesti disokong oleh semua pihak yang terlibat dalam mendiarisasikan hasiat hasil negeri untuk rakyat. Sementara itu, kerajaan negeri Selangor terus komited memaju pembangunan ekonomi yang mampan dan merayakan ekonomi negeri Selangor dengan berbagai dasar yang bertelaskan kebajikan telah berjaya dilaksanakan seperti skim mesra usia emas, tabung warisan anak Selangor, tuition rakyat dan yang paling pentingnya pembelian air percuma 20 meter padu serta lain-lain lagi. Sejumlah ringgit Malaysia 42.5 juta bakal disalurkan pada tahun 2011 untuk program air percuma. Jika dicampur dengan jumlah keseluruhan program merayakan ekonomi negeri Selangor, iaitu program MES, lebih 79 juta akan disalurkan pada bajet 2011. Oleh yang demikian, tidak heranlah program MES yang dirancangkan oleh kerajaan negeri semakin hari semakin mendapat sokongan dan sambutan oleh rakyat jelata di negeri Selangor ini.